Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-10 iaitu pada muka surat 34 hingga 36 lah insya-Allah. Kalau dan lah. Okey. Jadi korang boleh buka muka surat 34 hadis yang ke-10. Baik. Ya, boleh tengok sini al-haditsu al-ashir fitnatun nisa. Itu maksudnya hadis yang ke-10 iaitu yang bertajuk fitnatun nisa, ya, fitnah wanita. Nama tajuk agak kontroversi. Jadi apakah nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan fitnah wanita. Adakah wanita itu memfitnah ataupun wanita itu difitnah? Apa benda sebenarnya? Pembelajaran hari ini nak cerita. Okey. Boleh tengok hadis an Abi Sa'idin Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, nama dia Al-Khudri, daripada an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Okey, hadis ni nak kata hadis ni daripada Abi Sa'id. Dia mendengar daripada Nabi. Nabi buat apa? Nabi bercakap waktu tu. Nabi kata apa? Innad dunya hulwatun khadirah. Nabi kata apa? Sesungguhnya dunia ini hulwah, manis. Dunia ni something yang manis, sweet. Happiness. Macam-macam agak. Jadi dia sebut manis. Khadiratun, dan indah. Beautiful. Cantik. Apa lagi? Amazing. Kan? Fantastic. Sebagai bentuk lah. Kalau kita sebut tentang dunia ni, ada manisnya, ada cantiknya. Kemudian Nabi sambung kata apa? Wa innallah. Dan sesungguhnya Allah. Wa innallah. Dan sesungguhnya Allah. Mustakhlifukum fiha. Dunia yang indah dan manis ni tadi, Allah buat apa? Allah mentakhlifkan, menguasakan kamu apa yang di dalamnya. Ya. Allah bagi kuasa lah untuk kita menguruskan apa yang ada di bumi. Hak yang cantik tadi, hak yang manis tadi, Allah bagi kuasa kepada kita untuk mentadbirnya, untuk mengusahakannya. Itu maksud dia. Ya. Menguasakan kamu maksudnya Allah yang bagi kata apa, taklifan, bagi satu tugasan kepada kita dalam bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana ataupun apa yang kamu lakukan, ya. Lalu dia melihat bagaimana kamu melakukannya. Fayanzur, maka dia melihat, kaifa, bagaimana, ta'maluna, kamu melakukannya. Allah tengok aja. Kuasa atau petugas yang Allah dah bagi ni, bukan kuasa, lebih pada tugas yang Allah bagi kat kita di dunia ini. Allah nak tengok bagaimana kita melakukan tugas-tugas tersebut. Kemudian Nabi kata apa? Fattaqud dunya, maka berhati-hatilah dengan dunia. Nabi dah pesan dah dulu 1400 tahun yang lalu. Nabi kata fattaqud dunya, berhati-hatilah dengan dunia. Tapi hari ni kita hari ni tidak berhati-hati. Kita hari ni menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada manisnya dunia, indahnya dunia. Bila orang tegur, suka hati akulah, aku nak buat, aku nak fun-fun. Kan? Maka hari ni Allah datangkan, sebagai contoh, Allah datangkan bala. Allah datangkan wabak, penyakit. Kan, sebagai peringatan. Okey, jadi berhati-hatilah dengan, sebab apa? Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah dengan wanita. Dan Nabi juga pesan berhati-hati dengan wanita. Berhati-hati macam mana tu? Fa inna awwalal fitnah, sesungguhnya fitnah yang awal berlaku, ataupun fitnah awal yang berlaku, awwal fitnah, permulaan ataupun awal bagi fitnah tersebut, ya, fa inna awwal fitnah Bani Israel,
pada Bani Israel. Okey. Allah kata apa? Dua perkara ni, dunia dengan wanita ni adalah fitnah yang mula-mula sekali berlaku pada Bani Israel. Gitu. Ya. Kanat fin nisa adalah pada wanita. Okey. Maksudnya Allah kata berhati-hati kat dunia. Macam Allah kata dalam dunia ni, apa yang kita kena berhati-hati adalah dengan wanita. Sebab apa? Sebab seawal-awal fitnah Bani Israel adalah pada wanita. Okey. Rawahul Muslim. Cuma hadis ni dia ada penjelasan ni nanti. Bukan nak kata wanita ni membawa fitnah. Bukan juga. Ataupun wanita difitnah. Bukan juga. Apakah yang disebut sebagai kanat fin nisa ataupun fitnatun nisa? Nanti kita akan tengok. Apakah wanita yang menjadi fitnah? Wanita itu menjadi fitnah. Bukan dia membawa fitnah, bukan dia kena fitnah. Nanti nak cerita wanita tu menjadi fitnah. Bagaimana? Ataupun bentuk-bentuk yang mengatakan wanita itu menjadi fitnah. Okey. Kemudian kita tengok mufradatut tarakib. Perkataan seerti mufradatut tarakib. Yang pertama, hulwatun tadi, hulwatun tadi manis. Judatun min jihati ta'mi. Apa dia? Maksudnya satu kualiti dalam bentuk makanan. Dunia ni manis. Sebab apa? Sebab ada makanan-makanan yang pelbagai. Jadi hati-hati dengan dunia ni. Supaya apa? Supaya kita tak makan benda-benda yang haram. Sekarang ni benda tak sedap pun orang makan. Itu masalah ni. Tak sedap, lepas tu haram. Tapi nak makan juga. Jadi kau dah kenapa kan? Dia pelik. Kalau kita nak sebut kemanisan dunia ni adalah satu kualiti. Bila makanan ni, siapa tak suka makanan manis kan? Makan coklat, makan gula-gula, minum air, sirap bandung, makan aiskrim. Kemudian hadiratun. Hadiratun bermaksud indah tadi. Judatun min jihatin nazri. Kualiti dari segi pandangan. Maksudnya pandangan yang sonok, yang berkualiti, yang best adalah kita akan panggil indah. Sungguh indahnya ciptaan Tuhan. Kan? Pergi jalan-jalan. Kau orang pergi jalan-jalan tu. Kalau dunia ni tak indah, buat apa pergi jalan-jalan? Baik aku duduk rumah. Duduk rumah je. Banyak lagi benda-benda yang indah. Tengok K-pop. Kumpulan apa kalau nak sebut? BTS. Yes. Kan. Semua indah-indah. Kan. Semuanya BTS lah yang paling indah. Itu contoh. Okey. Mustakhlifukum. Apakah dimaksudkan dengan mentakhlifkan ataupun memberi kuasa ataupun bukan memberi kuasa sebenarnya. Allah itu menguasakan ke atas kamu. Menguasakan apa? Ni ja'alakum khalifah, menguasakan. Allah yang menguasakan. Ni kuasa Allah lah yang menguasakan ke atas kita. Ja'alakum khalifah, menjadikan kamu khalifah. Khalifah di muka bumi. Apa itu tugas khalifah? Mentadbir. Bukan menguasai bumi. Tapi mentadbir. Mentadbir ni lebih kurang maksud dia menguruskan. Sebab bumi ni milik Allah. Okey. Selesai yang tu. Kita masuk kepada syarah wal bayan. Penjelasan dan penerangan. Syarahu wal bayanu. Dia kata akhbara sallallahu alaihi wasallam fil hadzal hadis. Nabi dah khabar kita. Akhbara ni khabar lah, membagi tahu. Nabi dah khabar kat kita fi hadzal hadis, dalam hadis ini, dalam hadis ini bihalil dunya, dengan keadaan dunia. Hal boleh juga diterjemahkan dengan keadaan. Hal perihal dunia ni Nabi dah khabar. Wa ma hiya alaihi, dan apa yang atasnya. Nabi dah khabar dunia ni ada apa? Ada wanita dekat atas dia. Tadi saya bagi contoh BTS kan. Tapi kalau contoh indah ni perempuan lah kan.
Kan kadang-kadang yalah dalam kelas pun duk tengok kerja tengok perempuan je. Belum tengok yang kat luar yang dah make up tebal-tebal, kening dilukisnya. Ya, bedak 3 lapis sebagainya kan. Min wasfil ladzi daripada sifat-sifat yang okey. Nabi dah cerita tadi apa berkaitan dengan dunia dan apa yang ada atas dunia ni dan sifat-sifat yang ada pada dunia, cantik dan manis. Okey. Yarukun nazirina wa zaiqin. Ya, yang disukai. Yaruku an-nazirin, yang disukai oleh orang yang melihat. Yarukun nazirin, disukai oleh orang yang melihat. Kan? Wazaiqin, dan orang yang merasai. Yang lihat tadi yang indah tadilah. Kau sungguh indah bagiku, gitu. Yang merasai yang manis tadilah, makan sedap-sedap tadi. Kan? Summa akhbara anna Allah ja'alaha mihnatun wa ibtila'il lil ibad. Kemudian dia khabar, summa akhbara, kemudian Nabi khabar annallahu ja'alaha, sesungguhnya Allah mendatangkannya, bahawasanya Allah mendatangkannya nya tu apa? Nya tadi bumi tu lah, Allah akan mendatangkan pada bumi tadi mihnatun wa ibtila'un lil ibad, satu kekangan dan ujian. Mihnah, akan ada kekangan wa ibtila' dan ujian lil ibad, kepada hamba. Ibad ni kepada hamba, ya. Allah akan uji. Uji dengan kesenangan dunia, ya, uji dengan kecantikan wanita, uji dengan ketampanan lelaki pun ada, kan. Cuma hadis ni difokus disebut nama dunia, disebut nama wanita. Thumma amar bi fi'li asbab. Kemudian amrun bi fi'li. Perkara dengan perbuatan al-asbab. Perkara, kenapa saya berterjemah perkara, ya? Al-asbab, yang menjadi asbab. Kemudian disebut perkara-perkara yang disertakan perbuatan yang menjadi asbab. Menyebab asbab ni menjadi sebab terjadinya sesuatu. Allati taqiya minal wuqu'i fil fitnatiha, yang mana yang dielakkan minal wuqu'i, dari jatuh dalam fitnahnya. Okey. Maka di samping itu juga ada diperintahkan ataupun ada perkara-perkara yang menjadi asbab. Satu perbuatan yang menjadi asbab yang dielakkan, yang kena elakkan supaya jatuh daripada fitnahnya. Okey. Maksudnya kat dunia ada perkara-perkara yang menjadi asbab kita jatuh ke dalam fitnahnya dunia. Fitnahnya dunia, fitnahnya wanita. Kemudian diulang balik ayat matan hadis tadi, innad dunya khulwatun hadira. Ayu anna dunya, dia kata apa? Iaitu dunia ni halwatun mizaq. Dunia ni manis rasa dia, manis. Manis rasanya. Sebab tu orang tak nak mati. Wahya khadiratun lil ain, dan dianya cantik di mata. Ya, cantik di mata. Yelah, cantiklah dunia, warna-warni, pelbagai, kan. Ada yang, yelah, kalau yang menjadi fitnah tu, contoh, ada orang dia tengok, motor lawa-lawa, motor rempit-rempit ni lawa-lawa, contoh, kan. Ada tengok perempuan ni lawa-lawa. Jadi kerja dia berfoya-foya. Wa syai'il ladzi, dan sesuatu yang yakunu
halwu mizak, yang menjadi manis rasanya, wa hadiral mara, dan indah pandangannya. Ya, itu yang ada pada dunia. Iaitu diulang balik, dunia ini manis rasanya dan indah di mata, dan sesuatu yang menjadi manis rasanya dan indah pandangannya. Gitu. Fa inna aini satu telibu, okey, satu telibahu, jika maka sesungguhnya mata akan menuntut yang pertama, awalan, mula-mula mata. Okey, apa sekali mata lah yang akan menuntutkan benda yang pertama, wasanian satu telibuhu nafs, dan kedua nafsu yang akan menuntut. Jadi mata akan melihat kepada benda-benda yang indah. Menuntut masa sini dia yang mata tadi yang nak benda-benda macam tu, benda-benda yang indah. Kemudian nafsu ni nak benda-benda yang manis. Wa iza ijtama'a amrani, dan jika dikumpulkan, wa iza ijtama'a, dan jika dikumpulkan amrani, dua perkara ini, fi talbi ain, iaitu pada tuntutan mata, dan talabin nafsi, dan tuntutan nafsu, fayakhsha 'alal insan, maka ditakuti atas manusia itu, min ayyaqa'a fihi, daripada jatuh ke dalamnya. Bila dah mata ni nak menuntut tengok benda-benda yang cantik, nafsu ni nakkan benda-benda yang manis, maka dia takuti pada manusia itu akan jatuh ke dalamnya. Nya tu apa? Fitnah tadi. Dah asal daripada kecantikan dan kemanisan yang mata dan hati kita menuntut. Yang kita nak gitu maksud dia. Fayughtarra al-insan wa yanhamaka, kemudian maka tertipulah manusia. Okey, fayughtarrin insan wa yanhamaka, dan apa? Fid dunya, dan terlalu sibuk pada dunia, wa yaj'alaha akbara hammaha akbara hammaha, tak salah saya. Okey, hamiha, ejaan dia tak pasti dan terlalu sibuk pada dunia menjadikan kebimbangan terbesarnya. Bila dia dah sibuk pada dunia, bila hati dia dah sibuk mencari benda-benda yang manis, maka dia akan sibuk membimbangkan dunia. Maksudnya dia akan jadi dunia ni ataupun wanita ini prioriti dia yang utama, sampai melupakan Tuhan, sampai melupakan tanggungjawab dia sebagai khalifah yang mentadbir bumi, bukannya pakai redah je apa yang kau nak buat. Dengar tu ya. Dengar tu para pendengar sekalian. Okey, jadi insya-Allah sampai situ sahaja untuk hari ini. Jadi apa yang saya nak korang buat macam biasalah. Korang dah tulis maksud, hantar pada saya, and then berserta hafalan hadis yang ke-10 ini. Kalau saya dah suruh hafal, just forward balik je video yang korang dah hantar sebelum ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.